Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat dan Datuk Dr. Chong Chee Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,610 kes, iaitu bersamaan dengan 80% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 5 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 19 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,266 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,540 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 19 kes baru yang dilaporkan, 7 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 12 kes penularan tempatan, 3 kes adalah bukan warga negara dan 9 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 116 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-116 iaitu kes 7,733 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit barah buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 29 Mei 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 4 Jun 2020 jam 10.20 malam. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sudah hampir 3 bulan negara kita telah menguatkuasakan kawalan pergerakan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan 1, 2, 3 dan 4 dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat susulan penularan wabak COVID-19. Sepanjang tempoh ini, kerajaan telah menekankan pelbagai langkah pencegahan, misalnya amalan perjarakan sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan mengelakkan berada dalam ruang yang sempit dan sesak. Kaedah ini bertujuan untuk mengurangkan dan seterusnya memutuskan rantaian penularan COVID-19 di dalam masyarakat dengan meminimumkan kontak antara individu yang berpotensi dijangkiti dan individu yang sihat. Keberkesanan kaedah ini bukan sahaja terbukti menurunkan kes COVID-19, malah turut menyebabkan penurunan penyebaran penyakit berjangkit yang lain, terutamanya penyakit berjangkit yang disebar melalui sentuhan. Perbandingan analisa wabak daripada minggu epid pertama sehingga minggu epid ke-22 tahun 2019 dan 2020 mendapati terdapat penurunan kes yang ketara bagi beberapa penyakit berjangkit. Misalnya, penyakit tangan, kaki dan mulut, terdapat penurunan kes sebanyak 44.6%. Yang kedua, demam campak, terdapat penurunan kes sebanyak 58.3%. Dan cacar air, terdapat penurunan kes sebanyak 44.4%. Penurunan kes-kes ini adalah merupakan satu implikasi positif hasil pelaksanaan PKP dan PKPB yang turut dibantu oleh amalan kebersihan kendiri yang tinggi. Namun demikian, dalam keadaan situasi wabak COVID-19 ini, dikhawatiri terdapat juga penurunan dalam kadar imunisasi bayi dan kanak-kanak. Ini mungkin kesan ibu bapa yang risau untuk membawa anak kecil keluar dari rumah untuk ke klinik.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan tentang kepentingan imunisasi kanak-kanak bagi mencegah terjadinya kejadian wabak penyakit cegah vaksin, iaitu Vaccine Preventable Diseases. Perkhidmatan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak adalah masih diteruskan seperti biasa di klinik kesihatan. Oleh itu, ibu bapa dan penjaga dinasihatkan untuk mematuhi jadual imunisasi dan tarikh temujanji yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi klinik kesihatan yang berdekatan. Kementerian telah membangunkan pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP bagi tujuan ini. Peralihan ke arah budaya hidup, kelaziman dan norma baru ini adalah satu yang baik dan positif demi keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Pihak Kementerian Kesihatan menyuruh kerjasama daripada setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung wabak COVID-19 dan memastikan rantaian jangkitan COVID-19 diputuskan di negara kita. Amalan-amalan yang disarankan adalah elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran kementerian yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain prosedur operasi standard, sentiasa patuhi SOP. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi dan warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 41,606 sampel dan bilangan kes yang positif ialah 3,373 dan kes yang masih aktif ialah 174 kes dan kes yang sembuh ialah 3,166 kes kematian adalah 33. Setakat ini tiada pentambahan kes untuk perhimpunan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling yang telah melibatkan 5 generasi. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 5 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 22,356 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 16,025 sampel dan bersamaan dengan 71.7%. Jumlah kes yang positif adalah 701 kes bersamaan dengan 4.4%, iaitu ada pertambahan 1 kes. Mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 14.0%, dan mereka yang positif dan tidak bergejala ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 603 kes, iaitu 86.0%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 429 pasar sehingga 5 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 43,332 individu.
Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 33,419 individu bersamaan dengan 77.1%. Jumlah kes yang positif ialah 274 kes, iaitu tiada bertambahan pada hari ini bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.9%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 236 kes iaitu 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 389 pusat jagaan warga emas sehingga 5 Jun 2020 iaitu ada pertambahan 4 pusat jagaan warga emas pada hari ini. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 16,235 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 14,417 bersamaan dengan 88.8%. Jumlah kes yang positif 27 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala adalah 4 kes iaitu kekal 4 kes. Dan ada pertambahan 1 kes di hari ini iaitu mereka yang tidak bergejala dan juga positif adalah 23 kes iaitu ada pertambahan 1 kes menjadikan 85.2%. Dimaklumkan juga laporan jumlah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 5 Jun adalah seramai 49,808 individu. Dan 39,370 individu telah pun tamat tempoh kuarantin wajib selama 14 hari. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 532 individu iaitu pertambahan 7 kes pada hari ini di mana 5 kes adalah warga Malaysia yang pulang daripada Bangladesh dan masing-masing 1 kes pulang daripada Mesir dan Qatar. Laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk bukan warga negara sehingga 5 Jun 2020 adalah sejumlah 43,763 individu. Dan jumlah kes positif adalah 2,384 kes. Daripada jumlah tersebut, 1,054 kes iaitu 44.2% masih menjalani pengasingan dan rawatan di hospital. Pun begitu, tidak ada kes dirawat di ICU dan jumlah kes kematian adalah kekal 4 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 5 Jun 2020 iaitu kluster Pudu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 79 kes yang melibatkan 77 kes bukan warga negara Malaysia. Dan di Pangsa Puri Ceras ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 7 kes. 28 kluster yang lain tiada pertambahan kes hari ini. Seterusnya dimaklumkan yang kluster 4 kluster depo tahanan imigresen. Depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring setakat ini ialah 1,545. Jumlah kes yang positif ialah 608 dan melibatkan semua bukan warga negara. Dan jumlah kes yang negatif ialah 284 dan 653 masih menunggu keputusan untuk saringan kali kedua. Mereka telah diasingkan dan dikuarantin untuk tempoh 14 hari. Yang kedua ialah depo tahanan imigresen Semenyih. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,785 dan jumlah kes yang positif adalah 66 melibatkan 65 bukan warga negara dan 1 warga negara Malaysia. Jumlah kes yang negatif ialah 1,719 dan tak ada yang menunggu keputusan. Dan yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang. Jumlah individu yang disaring ialah 1,477 individu. Jumlah kes yang positif ialah 60. Kesemuanya adalah bukan warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,417 dan tiada yang menunggu keputusan. Depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, individu yang saring ialah kekal 101 kes dan jumlah kes yang positif ialah 2. Kedua-dua bukan warga negara. Dan dimaklumkan laporan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 setakat 4 Jun 2020. Dan kapasiti maksima harian adalah sebanyak
29,789 ujian. Jumlah ujian seharian semalam ialah 21,815, iaitu bersamaan dengan 73%. Dimaklumkan laporan sampel dan ujian untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan, iaitu pre-op testing, adalah seramai 18,340 pesakit di Hospital Kementerian Kesihatan. Jumlah kes kumulatif yang dikesan positif adalah 13 bersamaan dengan 0.1%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah sampel dan ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat ini adalah 9,090 ujian dan 61 ujian dikesan positif, iaitu bersamaan dengan 0.7%. Dan pada kesimpulannya pada hari ini, kita ada 19 kes, iaitu 7 kes import, 5 daripada Bangladesh dan masing-masing 1 daripada Mesir dan Qatar, dan 12 kes penularan tempatan, di mana 3 adalah bukan warga negara dan daripada kluster pasar, kluster Pangsa Puri Ceras dan juga 1 daripada kluster Pudu. Dan kita ada 9 kes melibatkan warga negara pada hari ini, iaitu 1 daripada saringan Tafiz, pelajar Tafiz, 2 daripada saringan Kuala Langat, iaitu syarikat pembersihan, dan 1 daripada pelajar college yang ada kontak rapat dengan kes 6,973, 1 kes kontak rapat dengan kes 7,415, 3 kes saringan daripada terminal feri di Labuan, dan 1 kes saringan di Pusat Warga Emas di Melaka Tengah. Dan keseluruhannya kita ada 9 kes tempatan, iaitu penularan tempatan yang melibatkan warga negara Malaysia. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan. Silakan. Selamat petang ya, Datuk Doktor. Ya.